Shalom jemaat sekalian yang Tuhan cintai. 亲爱的弟兄姐妹，平安！ Saya bersyukur pada pagi ini boleh kembali berjumpa dengan Anda sekalian. 我感谢主的恩典，今天又能跟大家见面。 Sekalian sekalipun situasi Indonesia di dalam situasi yang cukup memprihatinkan. 虽然印尼还处在非常危急的境况中， Dan kita semua harus beribadah dari rumah kita 所以 masing-masing. 我们今天不得不必须在家里敬拜。 Tetapi kita bersyukur untuk pelayanan program pertukaran mimbar yang diadakan oleh Sinode GKY. Para hamba-hamba Tuhan dan gembala boleh tetap saling melayani satu sama 我们 lain. 感谢基督耶稣教会总会的安排，让每个堂会的牧师传道能够继续服侍。 Hari ini saya juga membawakan salam damai sejahtera dari jemaat GKY BSD untuk saudara semua jemaat Tuhan yang Tuhan cintai di Mangga Besar. 今天我带来我本教会的所有会友的祝福，祝福Mangga Besar国语堂的全体弟兄姐妹。 Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kolose. 今天我们要从哥罗西书来思想主的圣言。 So, sekalian kita akan melihat tema hidup bersama dengan Kristus. 今天讲到的主题是与基督一同活过来。 Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari firman Tuhan. 我们学习主的圣言之前，先做个祷告吧。 Bapa, kami mohon anugerah dan hikmat Tuhan bagi setiap kami. 主啊，我们恳求你赐下你的恩典和慈爱， Supaya kami boleh mengerti akan isi hatimu. 让我们可以明白你的心意。 Berkati setiap umatmu Tuhan. 主啊，求你赐福你的所有的信徒， Untuk kami boleh mengerti betapa mulianya Tuhan. Bahwa kami dihidupkan bersama Kristus oleh kuasa Allah Bapa yang memberikan hidup ini. 我们感谢主，感谢上帝，通过他自己的神能，让我们可以与基督一同活过来。 Dan Bapa, biarlah Tuhan kami boleh menikmati hidup yang penuh di dalam Kristus. 主啊，我们可以享受在基督里边的丰盛的生命。 Di tengah-tengah situasi kami yang sekeliling kami yang mengkhawatirkan kami. 在这个令人担忧的世界境况中， Kiranya di dalam Tuhan Yesus kami diberi kekuatan. 我们在基督耶稣里可以获得力量， Di dalam firman-Mu kami diteguhkan. 在靠着主道，我们可以被坚固。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告了， Amin. 阿门。 Baik saudara sekalian, saya mengajak mari kita membuka satu bagian Alkitab. Kita akan melihat ayat yang pertama. 请大家打开圣经， Firman Tuhan mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 哥罗西书第2章第13节的经文：你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。 So sekalian, di dalam kitab Kolose ada beberapa kesamaan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. 在哥罗西的一部分内容与今天我们所处的环境有相同之处。 Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. 哥罗西书是使徒保罗在监狱中写的书信。 Hari ini kita kebanyakan mengalami kondisi lockdown di rumah, terkurung di rumah kita 今天 masing-masing. 我们一部分人，我们必须在家里居住，因为这个政府实行隔离政策。 Surat Kolose ditulis ya di masa ketika jemaat gereja mula-mula, termasuk jemaat Kolose, waktu menerima surat itu mereka menghadapi banyak ajaran sesat atau hoax. 哥罗西信徒跟其他信徒一样，他们提高了许多关于异端邪说的虚假的信息。 Kalau pada zaman itu mereka mengalami aliran sesat, gnostisisme dan Yudaisme yang mistik, hari ini kita menghadapi juga banyak hoax di sekitar kita yang bisa menyesatkan kita. 哥罗西信徒呢，他们听到了许多关于诺斯底主义和犹太教教训的异端邪说。今天我们在这个社会里，我们也听到了许多虚假的信息。
Yang ketiga, saudara sekalian, di surat Kolose, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk fokus pada Tuhan Yesus. 第三点呢，在哥罗西书里，使徒保罗敦促每个信徒要专注于基督。 Dan ini adalah satu hal yang juga perlu kita miliki di sepanjang zaman. Bahkan di hari ini kita lebih perlu untuk fokus kepada Tuhan Yesus 我们 kita. 也一样，在我们的一生当中，特别是在如今的境况中，我们应该聚焦于基督。 Dan di surat Kolose di bagian ini kita melihat satu ayat firman Tuhan mengatakan betapa penting kita hidup bersama dengan Kristus. 那么呢，在哥罗西书也教训我们与基督一同活过来是何等的重要。 Saya percaya saudara sekalian, hari ini kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. 我们知道，如今在这个世界中，生命是一种非常宝贵的东西。 Sepanjang minggu-minggu ini kita mendengar ada banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang terpapar oleh virus COVID. 在这几个星期里，我们听到了我们的许多朋友、许多弟兄姐妹被新冠病毒感染了。 Kita mendengar banyak berita duka yang susul menyusul. 我们听到一个接一个的丧事消息。 Bahkan saudara sekalian, tadi malam ketika saya menyelesaikan merampungkan PowerPoint khotbah ini, saya mendapat 2 berita duka yang masuk di dalam hitungan jam. 昨天晚上，当我准备这个讲道的时候，我也听到了2个有关被新冠病毒感染的患者的消息。 Saya percaya saudara sekalian, hidup hari ini adalah sesuatu yang begitu berharga bagi kita. 我们应该意识到，今天我们还能够活，实在是一种值得我们宝贵的事。 Saudara sekalian, mengapa hidup di dalam Kristus penting dan apa artinya? 在基督里活着为什么很重要？有什么意义呢？ Saya mengajak kita melihat dari ayat pertama perikop ini, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. 来，我们一起看哥罗西书第2章的第6节经文。 Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。 Saudara sekalian, menerima Kristus adalah sebuah kredo, sebuah pengakuan iman jemaat gereja mula-mula. 接受基督耶稣是初代信徒所表示的信心。 Mereka yang berbahasa Aramik, yang berbahasa Ibrani, mereka tahu Yeshua HaMashiach Adonai, Yesus Kristus adalah Tuhanku. 他们呢，不管是懂得希伯来语还是其他语言的人，都知道耶稣基督是我的主。 Dan itu adalah sebuah kalimat syahadat mereka ketika mereka menyatakan, mengakui iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan umat Tuhan. 他们在主的面前，在信徒面前，常常表达这种信心。 Dan saudara sekalian, Alkitab melanjutkan bahwa kalau engkau setelah menerima, mengakui Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, maka hendaklah engkau tetap hidup di dalam Dia. 这边呢教导我们，你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。 Kata ini bisa diterjemahkan dengan cara yang berbeda. King James Version menerjemahkan, so walk in Him, berjalanlah di dalam Dia. 在另外圣经译本中说，我们要在主里边与主同行。 Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. 在英文圣经说，我们应该与基督合一而生。 Dan kita ingat di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, abide in me, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 在约翰福音里说，你们要住在我里面，我也住在你们里面。 So sekalian, ini adalah sebuah bentuk ya tindakan yang nyata dalam ekspresi iman kita, bahwa kita mengakui dengan iman yang benar kepada 我们 Tuhan. 知道，我们是以正确的信心来接受这个真理的。 So sekalian, hari ini apakah engkau masih menghidupi sebuah kehidupan iman, terus berjalan bersama dengan Tuhan? 今天当然我们大家都能靠着信心与基督同行。 So sekalian, di masa-masa ini kita mengerti bahwa kita lebih membutuhkan berjalan bersama dengan Tuhan. 在这个困难的时期，我们更加意识到，我们与基督同行是何等重要的。 Kalau kita mau iman, kita bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Dia. 如果我们要做到坚固的信心，我们必须住在基督里面。 Seorang anak kecil yang mau belajar berenang, 一个要学习游泳的孩子， dia tidak bisa belajar sekedar teori-teori berenang. 他不能够单单学习游泳的理论而已。 Dia tidak bisa hanya melihat tayangan YouTube bagaimana itu berenang dan diputarkan di gadget oleh orang tua untuk dia lihat. 他也不能够单单靠那个关于游泳的视频而已。 Dia harus masuk ke dalam air. 他必须在水中， Dia harus berlatih berenang. 他必须在水中学习游泳。 Begitu juga dengan kehidupan iman kita. 我们的信心生活也是如此。 Kehidupan iman kita bukan sekedar kita mengetahui tentang Tuhan. 我们的事情不是单单
知道有关耶稣基督的知识， Kita harus tinggal di dalam Dia. 我们必须住在基督里面， Kita berjalan bersama dengan 我 Tuhan 们必 kita. 须与主耶稣同行， Kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup 我们 kita. 必须经历到主在我们生命中的同在。 Dan saya berdoa di tengah situasi hari ini, 今天在这种困难时期，我祷告， engkau mengalami hal ini bersama dengan Tuhan. 能够与主来经历这事， Kita terus berjalan bersama dengan 我 Tuhan. 们继续不断的与主同行。 So sekalian, ada beberapa orang yang minggu lalu mereka masih bisa ikut kebaktian dengan baik. 在几个星期前，有一些弟兄姐妹还能够很好的参加崇拜， Di hari Minggu ini, mereka sudah tidak ada di dunia ini. 但是呢，今天他们已不在这世界里了， Mereka sudah dipanggil pulang ke rumah 他 Bapa. 们已经蒙召回天家了。 So sekalian, apakah hari ini ketika kita beribadah, 今天当我们还能够敬拜主的时候， mungkinkah ini adalah ibadah kita yang terakhir? 说不定今天就是我们最后一次的敬拜了。 Mungkinkah, so sekalian, apakah kita masih terus berjalan bersama dengan 我 Tuhan? 们是不是能够在以后的日子里继续与主同行呢？ Apakah Tuhan melihat kita menyembah Dia dengan segenap hati kita? 主是不是看见我们全心全意的敬拜他呢？ So sekalian, saya rindu di tengah situasi hari ini, 我非常渴慕在这困难的时期， engkau memastikan satu hal, 你确定一件事， bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. 就是你与主同行。 So sekalian, ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, 在第7节里，主的话这样说： hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 在他里面生根建造，心心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Satu hal yang sangat unik, kali ini di satu ayat yang sama, Paulus menggabungkan berakar dan dibangun di sebuah frase yang menyambung. 在这一节里，保罗呢写得很独特，他把生根建造同时写在第7节的经文里。 Yang satu berakar adalah sesuatu yang organik, 生根就是有机物体， dan dibangun adalah sesuatu yang bersifat mekanik. 建造呢是一种技术上的事。 Seorang penafsir Perjanjian Baru, Adam Clark, mengatakan, di satu sisi umat Tuhan menghasilkan banyak buah, di sisi lain mereka tumbuh menjadi bait suci Allah melalui Roh Kudus. 因为新约圣经的解经家这样说，信徒他能够结很多果子，同时他也靠着圣灵的帮助成为上帝的圣殿。 Seperti benih yang baik yang sudah ditaburkan, mereka berakar dan akarnya menyebar jauh, luas dan dalam. Dan mereka juga kokoh karena fondasi telah diletakkan dan mereka dibangun di atasnya. 那好种子撒在土里，它能够向远处伸出生长，并且它能够在稳固的基础上被建造。 So sekalian, hari ini kita harus make sure bahwa hidup kita berakar di dalam Tuhan. 我们今天必须有一种热情的心，我们要知道我们的生活应该活在基督里边， Dan hidup kita dibangun di dalam Dia. 我们能够在它里面被建造。 Dan bagian berikut dikatakan, hendaklah engkau berdiri teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. 假如说你们信心坚固，正如你们所领的教训， Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 感谢的心也更增长了。 So sekalian, apakah hari ini di tengah situasi pandemi kita masih bisa bersyukur pada Tuhan? 今天在疫情还继续蔓延扩散的时候，我们是否还能够在主里边信心增长呢？ Hari ini ada banyak orang yang mengeluh di dalam situasi hidup yang mereka alami. 今天很多人在他们所经历的生命中唉声叹气， Ada banyak orang yang emosi dan marah. 很多人呢容易冲动，容易生气， Ada orang yang putus asa dan frustasi. 很多人呢已经绝望了、沮丧了。 Apakah hati kita masih tetap seperti bejana yang melimpah dengan air hidup dan berkat Tuhan, dan kita masih bisa terus bersyukur dan memuji Tuhan? 但是我们的生命中是不是好像充满主恩典的器皿，能够继续不断的感谢我们的主呢？ Cuma sekalian, sepanjang tahun ini, 2 tahun ini kita mendengar kata distancing berkali-kali dan banyak kali. 在这1年半的时间里，我们经常不断的听到要保持社交距离这句话。 Tapi di minggu ini saya diingatkan satu hal membuat saya bersyukur kepada 但 Tuhan. 是今天呢，我因为一件事，我感谢我的主。 Ada sebuah gereja yang membuat flyer, God is not distant in our social distancing. 那他有一个教会，他挂了一
一幅横幅说，上帝并不保持与我们的距离。 Tuhan tidaklah jauh dari kita saat kita harus saling berjauhan dalam social distancing. 虽然我们必须保持社交距离，但是主继续与我们亲近。 Kita akan lanjutkan 3 ayat berikut, ayat 8 sampai 10. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 我们继续读第8、第9、第10节。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。 Cuma sekalian, bagian ini Paulus sedang menulis untuk menentang faham gnostisisme yang sedang berkembang, dia menjadi sebuah mindset masyarakat Yunani Romawi di zaman itu. 当时呢，保罗写了这封信写了这3节经文是为了抵挡当时影响许多罗马基督教信徒的信心的诺斯底主义。 Orang Yunani yang gnostik menganggap bahwa alam semesta itu hanyalah bayangan, ya, dan ini adalah sebuah gambaran, ya, seorang dewa yang membawa cermin, ya, yang memantulkan sebuah bayangan. Mereka mengatakan alam semesta itu hanya bayangan, ya, dan Allah yang sejati tidak mungkin masuk dalam dunia materi yang hina dan kotor ini. 诺斯底主义的信仰者认为，这个宇宙大自然不过是一个影子罢了。 那圣洁有力的上帝不可能进入这个物质世界里。 Akhirnya dampak dari gnostisisme ini merusak kehidupan dan moral masyarakat. 结果诺斯底主义就破坏了当时社会大众的道德。 Akhirnya mereka mengatakan kalau begitu kita bikin dosa juga di dunia materi, nggak ada masalah, toh ini bukan dunia di mana Allah datang dan berinteraksi dengan kita. 既然上帝不来到这个物质世界，不道成肉身来到这个物质世界，那么我们在这个物质世界里犯罪也无所谓吧。 So sekalian di zaman ini mindset seperti ini juga ada. 在现在的时代里，这种思想理念也存在着。 Ada orang yang namanya agnostik. Agnostik adalah tidak mau tahu Tuhan itu ada atau tidak. 有人认为他不要知道到底上帝存在不存在。 Dan yang lebih parah adalah yang ateis yang mengatakan Tuhan nggak ada. 更糟糕的是，那些无神论者认为上帝根本没有。 Aku mau hidup dalam dosa, mau hidup dalam hawa nafsu, nggak ada urusan Tuhan sama saya. 我要活在罪恶中，我要活在肉体情欲中，这些都跟上帝无关。 Dan itu sedang merebak dan terjadi di dunia yang gila hari ini, saudara sekalian. 这种思想已经疯狂地扩散在这个罪恶的世界中。 Satu hal yang saya khawatirkan adalah orang Kristen kadang-kadang secara iman mengatakan Tuhan ada, tetapi secara perilaku menganggap Tuhan tidak ada. 我担心的是，有些信徒他们口里承认上帝是存在的，但是在他们的生命中却表现出他们不相信上帝的存在。 Ketika pencobaan datang, ketika hawa nafsu menggoda, mereka mengabaikan keberadaan Tuhan. 当罪恶诱惑他们就忽视了上帝的存在了。 Mereka berbuat seolah-olah Tuhan tidak melihat. 他们做的是好像是上帝根本没看见。 So sekalian di dalam bagian ini Paulus menjawab dengan tegas. 这里呢，保罗呢用这3节经文很明确的答复了这个问题。 Sebab di dalam Kristus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. 因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。 Yesus adalah Allah yang datang menjadi firman yang menjadi manusia. 耶稣是道成肉身的主， Dia datang ke dalam dunia yang berdosa ini. 他来到这充满罪恶的世界中， Dan ini mematahkan faham gnostik. 所以呢，这个就打碎了或者击败了诺斯底主义。 Di dalam Dia kita dipenuhi dan Dia adalah kepala segala pemerintah dan penguasa, yaitu segala kekuasaan yang ada di dalam alam semesta ini. 我们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。 Sesuai itu berarti kita harus
menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup 所以 kita. 我们必须在我们的生命中把主耶稣视为我们的主， Kita nggak boleh main-main dengan hidup kita. 我们不能够跟我们的生命开玩笑的。 Ayat yang ke-9 sampai 10 bagian ini menentang Yudaisme yang juga dibawa oleh orang Yahudi ke tempat itu. 第9、第10节也抵挡这个有一些犹太人带来的犹太教导。 Firman Tuhan mengatakan di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 第11和第12节这样说：你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。 So sekalian pada zaman itu Yudaisme menekankan, ya bahkan sebagian orang Yahudi yang sudah jadi Kristen masih tetap ingin berpaling kembali kepada ajaran Yahudi. 一些已经悔改的信徒，他们还想回到犹太教的教导当中。 Dan mereka mengatakan untuk engkau bisa diselamatkan mutlak harus disunat. 所以他说：你们如果想蒙拯救，你就必须接受割礼。 Untuk engkau diselamatkan, engkau tetap harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat. 你要被拯救，你就必须遵守律法中的一切条规。 Dan disitulah saudara sekalian Paulus menentang ya segala ajaran itu. 这里呢，保罗就明确的抵挡这些错误的教导。 Ya poin yang 1 sampai 3 kita sudah bahas tadi. Ya di poin keempat. 我们刚才已经分析了几节经文，接下去呢， Ya di poin keempat Paulus menentang ya bahwa sunat ya yang kita alami adalah sebuah sunat secara rohani. 这里呢，保罗说我们所受的割礼，并不是一种属灵的割礼。 Di dalam Dia kita disunat bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 我们在基督里边所行的割礼，不是人手所行的，乃是基督使我们脱去一切肉体情欲的洗礼。 Hari ini kita tidak menjalani iman kita dengan legalistik. 今天我们不按照这个什么律法的教导来行我们的敬拜， Tapi hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. 但是我们的生命是蒙主圣洁化了。 Dan Tuhan mau kita hidup berjalan dalam kekudusan. 我们基督要我们在圣洁中活出我们的生命来。 Dan Paulus menjelaskan makna baptisan. 然后呢，保罗就分析有关洗礼的事。 Baptisan bukan hanya sekedar sebuah ritual secara lahiriah yang kita lakukan. 洗礼并不是一种我们眼见的一种宗教礼仪上的事。 Di balik itu ada sebuah makna yang kita sedang alami. 在它背面，在它后面有我们所经历的一种事， Bahwa kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. 就是我们与基督一同死， Dan kita dibangkitkan bersama Dia melalui iman di dalam pekerjaan Tuhan. 然后通过信心，在他的工作里面，我们同他复活过来。 So, saya bagian berikut yang menjadi inti dari perikop ini. 我们来再看一下这段经文的中心吧。 Firman Tuhan mengatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 第13节说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。” So sekalian hari ini ada banyak orang yang takut mati. 今天很多人都怕死， Tetapi Alkitab mengatakan 但是圣经怎么说呢？ sebelum ini 在这以前， kita pun adalah orang-orang yang sudah mati di mata Tuhan. 我们在上帝眼中都是已经死了的人， Kita adalah orang yang mati secara rohani. 我们在灵命中已经死了。 Yang di akhir hidup kita akan mati di dunia. 我们在走到人生尽头，我们将在这世上死掉， Dan kemudian di dalam kekekalan kita juga akan binasa untuk 然后 selama-lamanya. 在永恒中，我们也将永远的灭亡。 Tetapi satu kabar baik firman Tuhan mengatakan 但是圣经的话是一个好消息，告诉我们， di dalam Kristus Allah menghidupkan kita bersama dengan Dia. 我们在基督里，上帝让我们与基督一同活过来。 So sekalian kehidupan bersama dengan Kristus ini bukan sebuah kehidupan
yang sementara di dunia ini. 我们与基督一同活过来，并不是一种在世上的暂时的生命， Ini adalah sebuah kehidupan untuk kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 这是我们与主同在的，永远可以得着的永活。 Kita hidup bersama dengan Kristus di dalam dunia ini, 我们在这世上与基督一同活过来， dan kita akan tetap hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. 同时在永恒中，我们也将与基督一同永活。 Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat kita perlu mengerti. 这是我们必须明白的真理。 Saudara sekalian, hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang kita alami, 今天在我们面对的疫情期间， dunia yang tadinya begitu nyaman, 过去的世界是那么的舒适， hari ini kita mengalami sebuah situasi yang menakutkan. 但是今天我们却面对一种令人可怕的境况。 Saudara, tetapi percayalah satu hal, 但是我们要相信一件事， bahwa di atas semuanya itu tangan Tuhan menopang seluruh alam semesta yang ada. 但是我们知道上帝的手托住宇宙万物。 Saudara sekalian, gambaran ini melukiskan ya alam semesta dan dunia kita hanya sebuah titik kecil ya di antara sekian miliar galaksi yang ada di alam semesta ini. 从这边看见，我们这个世界不过是这个浩瀚的宇宙中的一个小点而已。 Saudara sekalian, Tuhan yang seperti inilah yang Alkitab katakan, Dia yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada. 所以呢，我们所敬拜的上帝就是掌管一切宇宙万物的主。 Allah yang seperti inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose. 使徒保罗在他写在哥罗西中就描绘了如此这般的上帝。 Dan hidup bersama dengan Tuhan itu penting, saudara sekalian. 与基督一同活过来是非常重要的事。 Saudara sekalian, ketika di akhir pekan ini kami para gembala sedang mempersiapkan khotbah untuk pelayanan tukar mimbar. 我们今天每个主播在周末都在准备在主日崇拜所传讲的主的道。 Saudara sekalian, setiap hari di WA Group rekan-rekan men-sharingkan bagaimana situasi perkembangan di jemaat masing-masing. 我们也在各个教会里通过 VR 来叙述目前我们所面对的疫情。 Saya percaya hari ini rekan-rekan hamba Tuhan pasti jauh lebih sibuk untuk menelepon, menguatkan jemaat, mengencourage orang-orang yang sedang sakit dan sedang khawatir. 我相信每一个堂边的主仆现在就在忙碌着来安慰、来鼓励正在疫情中生活的各个教会的信徒。 Tapi saya bersyukur di dalam situasi ini ada banyak jemaat yang juga memperhatikan dan mendoakan hamba-hamba Tuhan. 但是我也感谢主，在这种情况中，很多信徒也为他们教会的主仆祷告。 Saya ingat saudara sekalian ketika saya kuliah di saat Malang, 我记得当我在马浪圣道学院学习的时候， seorang dosen homilitik mengatakan, 有一位讲师这样讲： setiap kita ketika kita berkhotbah, 每一个人当我们在讲道的时候， perlakukanlah bahwa itu adalah khotbah kita yang terakhir. 你应该这样想：今天这是我最后一次讲道了。 Sekalian, ketika saya mendengar statement ini, 当我听到讲师这样讲的时候， dan ketika saya berusaha untuk menerapkan itu, 当我在设法把我的一生献出来的时候， tidak selalu saya bisa merasakan feel seperti itu. 但是我不是总是有这种感觉。 Tapi di dalam situasi hari ini, 但是在今天我们所面对的处境中， sekalian ketika saya berkhotbah hari ini, 当我今天在这里讲道的时候， saya berdoa kepada Tuhan, 我向主祷告说： Tuhan, jikalau ini adalah khotbah saya yang terakhir, 如果今天是我最后一次讲道的话， Tuhan pakai untuk boleh meninggikan salib Tuhan. 让我能够高举耶稣的十字架， Dan ada jiwa-jiwa yang boleh mendengar berita Injil Kristus. 让有很多的灵魂能够听到主耶稣基督的福音。 Tapi saya juga ingin menantang saudara sekalian. 但是我也这样想， Jikalau ini adalah ibadah kita yang terakhir di hadapan Tuhan, 如果今天这是我们在主的面前最后一次敬拜的话， apakah kita sudah hidup bersama dengan Kristus? 我们是否已经和基督一同活过来？ Apakah kita sudah memastikan bahwa hidup kita sudah beres dengan Tuhan? 我们是不是已经确定我们的生命已经跟主没有什么问题了？ Apakah kita yang sudah mati secara rohani telah dibangkitkan bersama dengan Dia untuk boleh mendapatkan anugerah hidup kekal di dalam 我 Tuhan? 们在灵魂中死的人，是不是能够在靠着恩典，在永恒中与基督一同活过来呢？ So sekalian, bagi Anda yang selama ini mungkin menunda keputusan untuk komit menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 今天，如果你是还没有下决心接受耶稣基督为你救主的话， situasi hari ini adalah satu situasi yang
mengarahkan kita untuk boleh datang di bawah kaki salib 今 Tuhan. 天我们所面对的处境，可以带领我们来到主耶稣基督的十字架底下。 Saudara, hidup bersama dengan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting yang kita harus dapatkan dan kita miliki di dalam kesempatan kita masih hidup di dunia. 当我们还活在这世界中，与基督一同活过来，是一个非常宝贵的机会。 Saya berdoa saudara sekalian biarlah engkau boleh berjumpa dengan anak domba Allah yang datang berkorban bagi kita. 我祷告，但愿你能够见到耶稣基督的上帝的独生者耶稣基督，就是来到这世上的主。 Dia yang telah memikul segala dosa kita dan dia menggantikan posisi kita di hadapan Allah. 他已经承担我们这些罪孽和过犯，他代替我们站在上帝的面前了。 Dan anak domba Allah ini juga adalah the King of King and the Lord of Lord yang berkuasa atas seluruh alam semesta. 这上帝的独生者，他也是万王之王、万主之主，他主宰宇宙万物， Yang berkuasa atas kematian dan kebangkitan. 他掌管死亡和复活。 Saudara sekalian biarlah di dalam Tuhan Yesus engkau boleh dilindungi. 但愿你在主耶稣基督里可以享受永生， Di dalam Tuhan engkau boleh diselamatkan. 在主耶稣基督里你可以得到拯救， Di dalam Tuhan engkau boleh hidup bersama dengan dia. 在基督耶稣里你可以与他一同活过来， Di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. 在今世或者在来世。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. 主啊，我们非常感谢你，你赐给我们的莫大的恩典和爱。 Kami adalah orang-orang berdosa yang telah binasa di mata Tuhan. 我们在上帝眼中都是已经灭亡的罪人， Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan anugerah keselamatan kepada kami 但是我们感谢你，你把赦罪恩典、把永生赐给我们了， melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 就是通过主耶稣基督的死和复活。 Kami yang telah binasa ini boleh dihidupkan bersama dengan Tuhan. 我们本来已经灭亡的，但是可以活过来，与基督一同。 Bapa, biarlah hidup kami yang masih ada di muka bumi ini 主啊，但愿我们还在这世上存留的生命， dan juga hidup kami ke depan di dalam kemuliaan Tuhan. 我们可以在未来生命中，也在上帝的荣耀中继续活下去。 Kami boleh menjadi instrumen yang menyenangkan hati-Mu 我 Tuhan. 们可以成为被主所使用的，来使主感到喜悦的器皿。 Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang di dalam kekhawatiran dan ketakutan. 你的仆人为在恐惧、在担忧中生活的所有的信徒， Mereka yang di dalam kebimbangan, 他们在彷徨当中， Tuhan kuatkan. 主啊，你坚定他们的信心吧。 Tuhan pimpin kami semua boleh terus berjalan bersama dengan 主 Tuhan. 带领我们，让我们可以跟主同行。 Dan Tuhan kami berdoa, 主啊，我们也向你祷告， setiap umat Tuhan yang sedang lemah dan sedang sakit, 正在患病的信徒们， kiranya oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, 靠着基督耶稣的复活的大能， mereka boleh dilawat oleh Tuhan. 他们可以得到主的眷顾， Mereka boleh dipulihkan oleh kuasa Tuhan. 他们可以靠着主的大能得到痊愈。 Oleh bilur-bilur Tuhan 因着主的鞭伤所受的鞭伤， Tuhan pikul dan Tuhan tanggung di dalam pengorbanannya. 你在你的生命中承担了我们的一切罪孽和过犯， Setiap anakmu boleh dipulihkan, disembuhkan. 所以你的每一个子女们都可以被复兴、被复原。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的生命，我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati.